Di bawah terik matahari tengah hari di kampung Seri Damai, satu jeritan ngeri tiba-tiba memecah suasana daripada sekumpulan pekerja binaan yang tanpa sengaja telah membongkar satu kenyataan yang dahsyat. Bau busuk yang menusuk hidung itu bukanlah bau tanah lumpur, tetapi bau kematian yang coba disembunyikan. Dan apa yang lebih menyeramkan adalah apabila kain buruk yang basah dengan tanah ditarik keluar, seseorang sempat menyadari ia membalut sebahagian tubuh manusia, dengan tangan terikat ke belakang dan mulut disumbat rapat. Semuanya masih terkubur di bawah lapisan tanah yang disangka tidak bernyawa selama berhari-hari. Apa yang sebenarnya telah berlaku di sebalik pintu rumah yang kelihatan tenang ini? Siapa yang begitu kejam sehingga sanggup menanam manusia hidup-hidup? Dan mengapa seluruh kampung masih percaya bahawa si isteri yang malang itu tidak mungkin melakukan perbuatan sekejam ini? Dalam cerita hari ini, saya akan menceritakan kepada Anda semua petunjuk, pendedahan yang mengejutkan, dan sebab mengapa seorang wanita yang lemah lembut menjadi hantu yang bersembunyi di sebalik topeng penderitaan. Jangan alihkan pandangan Anda, kerana dalam beberapa saat lagi, kebenaran ini akan membuatkan Anda tidak berani mempercayai sesiapa pun yang duduk di sebelah Anda. Apabila lubang di sudut halaman itu ditutup dengan pita polis, cahaya matahari di kampung Seri Damai seakan-akan turut malap, digantikan dengan suasana yang tegang dan syarat dengan bau kematian. Suara riuh rendah jiran-jiran yang berkumpul di luar pagar, semuanya terpaku pada kanvas biru yang telah dipasang untuk menutupi mayat yang baru sahaja digali keluar. Pasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Langat tiba tidak sampai 30 minit selepas panggilan kecemasan dibuat. Mereka segera mengepung kawasan itu, memasang pita kuning dan pakar forensik memulaikan tugas mereka. Tiada suara yang kuat, tiada langkah yang tidak perlu, lokasi kejadian tiba-tiba menjadi sunyi sepi yang menakutkan. Sebaik sahaja kanvas itu dialihkan, mayat Encik Azman, pemilik rumah, kelihatan dalam keadaan mengerekot. Kedua-dua tangannya diikat ke belakang dengan tali nailon yang berlumpur, manakala mulutnya disumbat dengan kain buruk yang diikat dengan pita pelekat. Laporan forensik kemudian mengesahkan paru-parunya masih mengandungi udara, bermakna dia telah ditanam hidup-hidup dan mati akibat lemas di laman rumahnya sendiri. Satu pengakhiran yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata betapa mengerikannya. Rumah itu tidak menunjukkan sebarang tanda dipecah masuk, kunci pintu masih utuh, dan perabot tersusun rapi dengan cara yang aneh. Satu-satunya perkara yang aneh adalah keteraturan yang melampau itu. Di dapur kecil, Puan Noraini, istri Encik Azman, duduk membongkok di atas sebuah kursi kayu yang usang. Mukanya bengkak akibat menangis, matanya yang merah masih basah. Sesiapa yang melihat pasti akan berasa kasihan. Puan Noraini teresa-esak, suaranya serak. Kenapa jadi macam ni pada dia? Dia dah tak ada. Macam mana saya nak hidup? Seorang pegawai penyiasat dengan tenang menolak segelas air ke arahnya. Mereka perlukan wanita itu untuk bertenang supaya dapat memberikan keterangan yang jelas. Dan di tengah-tengah dapur yang berbau tumisan bawang dan rempah itu, keterangannya mula disusun. Puan Noraini bercerita, suaranya mendatar seolah-olah coba menenangkan dirinya. Hari itu suaminya kata mahu menghantar barang ke Shah Alam. Sampai malam tak balik-balik. Saya dah laporkan pada polis. Takut dia kena rompak di tengah jalan. Tak sangka jadi begini. Matanya tertunduk dan tubuhnya menggigil apabila melihat mayat suaminya ditutupi kanvas. Jiran-jiran yang berdiri di luar mula berbisik. Kasihan, suami isteri itu baik orangnya, siapa sangka.
Apa yang menarik perhatian pegawai penyiasat ialah sikap Puan Noraini yang terlalu tenang, walaupun sesekali dia meraung seolah-olah takut tiada siapa yang percaya akan kesedihannya. Ketua Pasukan Siasatan Jenayah bertanya terus, Puan Noraini, ada apa-apa yang hilang dari rumah? Ada sesiapa yang datang ke sini atau bergaduh besar dengan Encik Azman baru-baru ini? Puan Noraini mengangkat muka, suaranya lemah. Tak ada apa yang hilang, rumah masih macam biasa. Pasal kerja dia, saya tak tahu siapa hutang siapa. Tapi saya takut orang aniaya dia sebab duit. Sesi soal siasat berhenti seketika, tetapi mata pegawai penyiasat sudah mula meneliti setiap celah-celah keterangannya. Seorang wanita kampung yang lemah lembut, siapa yang sanggup membunuh suaminya dengan begitu kejam? Tetapi sikapnya yang terlalu lemah lembut dan keadaan rumah yang terlalu kemas itu telah menanamkan satu syakwa sangka yang tidak bernama di hati semua orang. Puan Noraini duduk terdiam, kedua-dua tangannya masih menggigil sambil memintal hujung bajunya. Siapa tahu apa yang ada di dalam fikirannya ketika itu? Adakah ketakutan dan kesedihan yang sebenar? Atau dia sedang merancang satu skrip yang sempurna untuk menghapuskan semua jejak? Lokasi kejadian kini senyap sepi, seperti rahasia yang masih terkubur di bawah lapisan tanah itu. Dan kemudian, satu soalan mula bermain di fikiran para penyiasat. Jika pembunuh tidak masuk dari luar, mungkinkah dia sudah berada di dalam rumah ini dari awal hingga akhir? Pada waktu malam, rumah papan di kampung Seri Damai itu tiba-tiba menjadi sebuah labirin yang penuh dengan pelbagai teori. Pasukan penyiasat khas mula mengasingkan semua bukti, menyusun setiap petunjuk satu persatu seperti bermain teka-teki gambar. Jika tersilap langkah, gambaran keseluruhan akan menjadi herut serta-merta. Berdasarkan keterangan Puan Noraini, dua nama dengan pantas diletakkan di atas meja mesyuarat. Hisham, bekas rakan niaga, dan Bakar, jiran sebelah yang pernah bermasa muka dengan Encik Azman kerana pertikaian tanah. Hisham, seorang peniaga kayu yang berhati kering, berhutang sejumlah wang yang besar dengan Encik Azman sejak kilang perabot mereka lingkup. Dalam beberapa sesi minum, Hisham pernah menuding jari kemuka rakannya. Duit tu aku akan bayar, tapi kalau kau burukkan nama aku bunuh kau. Satu ugutan yang disangka hanya gurauan ketika mabuk, tetapi apabila Encik Azman ditemui mati di bawah tanah di belakang rumah, ia menjadi seperti pisau tajam yang menusuk ke dalam syak wasangka penyiasat. Pasukan polis memeriksa rakaman CCTV di sekitar kedai minuman tempat Hisham selalu berkunjung. Memang benar, rakaman pada malam Encik Azman hilang menunjukkan Hisham berada di situ sehingga lewat malam. Mukanya merah padam dan dia asyik memaki hamun tetapi tidak berganjak dari tempat duduknya. Keterangan pelayan kedai minuman itu juga sepadan. Satu anak panah syakwa sangka terpatah ke arah lain. Orang kedua, Bakar, jiran sebelah, mempunyai motif yang tidak kurang kuatnya. Tahun lepas, Bakar dan Encik Azman pernah membawa kes mereka ke pejabat penghulu kerana sempadan sebidang tanah kecil. Encik Azman memenangi kes itu dan mengekalkan pagarnya, manakala Bakar menyimpan dendam. Mukanya sentiasa masam sejak itu. Pernah sekali Bakar menggumam di depan pagar, "Tanah aku pun kau nak rampas, aku bagi kau mati berdiri tengah laman." Tetapi, apabila penyiasat datang untuk menyoal siasat, isteri Bakar menafikannya sambil menggeletar. Malam Encik Azman hilang, rumah kami berkunci rapat, suami saya demam terbaring, saya yang selimutkan dia, satu kampung ni tahu. Rakaman CCTV di depan kedai runcit juga secara tidak sengaja mengesahkannya, tiada kelibat Bakar kelihatan lalu lalang. Semua jalan siasatan seolah-olah menemui jalan buntu. Orang yang berdendam mempunyai alibi.
Orang yang berhutang pula mabuk di hadapan ramai saksi. Pasukan penyiasat khas terdiam. Di dalam kepala masing-masing bergema soalan yang sama. Jika bukan orang luar, siapa lagi yang boleh masuk ke rumah, mengikat tangan, dan menyumbat mulut Enci Azman tanpa meninggalkan sebarang kesan pecah masuk? Puan Noraini masih duduk meringkuk di satu sudut, matanya merah bengkak karena menangis. Tetapi pandangannya seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Setiap kali nama Hisham atau Bakar disebut, dia akan menyisir rambutnya dan mengelak dengan suara yang lemah. Mesti salah seorang daripada mereka yang buat. Saya tak tahu apa-apa lagi. Tetapi anehnya, setiap kali Puan Noraini berkata, tak tahu, ia seolah-olah mengorek lebih dalam rasa ingin tahu para penyiasat. Sebuah rumah yang terlalu kemas, seorang istri yang bersedia menuding jari kepada mereka yang bermusuh. Tetapi dia terlupa satu perkara. Seorang suami tidak mungkin mengikat dirinya sendiri, menyumbat mulutnya sendiri, dan kemudian menggali lubang untuk menanam dirinya sendiri. Semua anak panah Syakwasangka menunjuk keluar, tetapi patah sebaik sahaja ia bertemu dengan realita. Manakala orang yang sedang menangis di tepi tingkap itu pula kelihatan seperti dinding senyap yang melindungi rahasia gelap yang sedang bercambah di sebalik matanya yang basah. Di tengah malam yang sunyi itu, seseorang berbisik dengan suara serak. Nak cari siapa lagi sekarang? Atau mungkin dalam rumah ni ada sesuatu yang belum terbongkar? Dan itulah saatnya siasatan beralih ke satu arah yang tidak dijangka apabila semua pandangan mula tertumpu kembali kepada isteri yang kelihatan lemah lembut, rapuh tetapi terlalu sempurna untuk dicurigai. Apabila anak panah Syakwasangka di luar mula patah, pandangan pasukan penyiasat khas terpaksa kembali ke rumah papan yang bumbungnya sudah pudar warnanya. Kali ini, mereka tidak mencari orang asing, tetapi meneliti perkara-perkara yang dianggap paling tidak berbahaya. Sudut stor yang berhabuk, bawah katil, laci almari, tempat yang hanya penghuni rumah ini sahaja yang tahu setiap celah-celahnya. Selepas beberapa jam mencari, pasukan pemeriksaan berhenti di stor lama yang terletak berhampiran kebun pisang. Timbunan kayu terbuang, bertimbun lebih tinggi daripada kepala manusia. Seorang penyiasat muda yang pada mulanya hanya berniat untuk mengalihkan kayu itu supaya kemas, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh di bawahnya. Dia menunduk, mengalihkan kayu itu perlahan-lahan, dan tangannya menyentuh sebuah beg plastik hitam, di dalamnya terasa lembab, seolah-olah sudah lama berada di situ. Apabila beg itu dibuka, seluruh pasukan menahan nafas, sepasang sarung tangan getah yang luarnya penuh dengan lumpur, manakala di dalamnya terdapat tompok-tompok merah keperangan yang sudah kering. Tanpa perlu pakar pun, semua faham, itu adalah darah, dan bukan itu sahaja, ia juga merupakan petunjuk pertama yang memecahkan topeng yang sempurna. Keputusan analisis dihantar pada waktu malam. Darah pada sarung tangan itu sepadan dengan DNA Enci Azman. Tetapi apa yang membuatkan semua orang meremang bulu roma adalah lapisan sel epitelium yang tertinggal di bahagian dalam. Rumah itu seakan-akan menjadi lebih senyap sekali lagi. Puan Noraini, istri yang duduk meringkuk di sudut dapur, mendengar berita ini, tetapi masih mengekalkan pandangan matanya yang merah. Tangannya yang menggeletar berbisik, "Kenapa? Kenapa jumpa sarung tangan tu? Saya tak tahu apa-apa." Tetapi mata tua ketua penyiasat itu telah melihat sesuatu yang ramai orang terlepas pandang. Ketakutan yang sebenar biasanya tidak membuatkan seseorang terlalu tenang untuk masa yang lama. Hanya mereka yang menyembunyikan rahasia yang terlalu besar akan membina penampilan yang lemah dan sempurna untuk diri mereka. Seorang pegawai forensik perlahan-lahan meletakkan gambar sarung tangan itu di atas meja.
Dia bertanya lembut, "Puan Noraini, Puan tengok betul-betul, benda ni ada di mana? Puan ada gunakannya?" Puan Noraini mengetap bibir, sekelip mata kekeliruan melintas di sudut matanya seperti retakan kecil pada kulit luar yang kelihatan sempurna. Suaranya menjadi lain. Saya tak ingat." "Mungkin ada orang letak. Saya dah lama tak kemas stor tu." Di bilik siasatan, seorang pegawai menekan pennya berulang kali sambil mencatatkan setiap pergerakan kecil Puan Noraini. Wanita kurus itu masih mengekalkan tangannya di dada, masih menangis, masih merintih, tetapi tiada siapa yang cukup percaya bahwa air matanya itu adalah benar. Seorang penyiasat muda yang berdiri di sebelahnya berbisik, "Tuan, saya yakin dialah yang telah mencipta tirai ini untuk menghalang semua syakwasangka." Seorang wanita yang lemah, tetapi juga orang yang paling tahu di mana tempat di dalam rumah yang boleh menyembunyikan barang tanpa ada sesiapa yang dapat menemuinya. Ketua pasukan itu mengangguk, matanya menunjukkan keletihan. Topeng yang sempurna sekalipun pasti akan ada retaknya, asalkan kita tekan pada titik yang betul. Malam itu, apabila semua orang telah beredar, lampu di dapur rumah Puan Noraini masih malap, menyinari wajah penuh air mata wanita balu itu. Dia tahu sejak sarung tangan itu dibawa ke cahaya, semua jalan keluar yang telah ditutupnya dengan teliti telah mula retak. Sarung tangan yang ditemui telah meretakkan topeng sempurna Puan Noraini. Tetapi untuk mensabitkan kesalahan, pasukan penyiasat khas memerlukan satu rantaian bukti yang lebih kuat. Dan secara mengejutkan, ia muncul dari satu nama yang disangka sudah lama bersemadi di bawah batu nisan, Farah, sepupu Puan Noraini. Rekod penduduk kampung Seri Damai mencatatkan dengan jelas bahawa Farah meninggal dunia lebih setahun yang lalu dalam satu kemalangan jalan raya di Banting. Hari hujan, jalan licin, gadis muda itu disahkan maut akibat kemalangan yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Beberapa baris ayat menutup seluruh riwayat hidup seorang insan. Tetapi malam itu, di bawah cahaya lampu kuning yang menerangi fail lama, seorang penyiasat muda berbisik, "Kenapa DNA Farah ada pada sarung tangan tu? Dia kan dah meninggal." Seluruh pasukan terdiam, hanya kedengaran bunyi kertas diselak. Satu siasatan semula bermula. Para penyiasat menjejaki semula setiap peristiwa. Farah pernah menumpang di rumah pasangan Azman dan Noraini selama hampir 3 bulan kerana masalah keluarga. Pernah seorang jiran melihat Farah menangis, duduk meringkuk di halaman rumah, matanya basah kuyup seolah-olah menanggung keputusasaan. Tetapi apa yang membuatkan semua orang meremang adalah cerita yang tidak pernah disebut secara terbuka. Farah dan Encik Azman dikabarkan mempunyai hubungan sulit. Tiada siapa yang berani mengesahkan, tetapi tiada siapa juga yang berani menafikan. Seorang jiran tua pernah menggelengkan kepala apabila ditanya, "Pasal rumah tu saya tak nak cakap. Budak Farah tu naif dan lemah semangat. Orang dalam rumah tu tahu ceritanya, tapi siapa yang berani buka mulut?" Khabar angin yang samar-samar itu menjadi lebih menyeramkan apabila sekeping laporan bedah siasat lama dikeluarkan. Luka di kepala Farah disahkan akibat hentakan kuat semasa jatuh dari motosikal, tetapi permukaan jalan pada hari itu tidak mempunyai kesan brek. Motosikalnya juga tidak rosak teruk. Satu kematian yang terlalu ringan untuk satu hentakan yang terlalu kuat. Seorang penyiasat bersandar ke belakang. Suaranya serak. Kalau Farah tidak mati sendiri, adakah seseorang telah mendesaknya sehingga ke jalan buntu? Di tengah malam, ketika soalan-soalan itu berlegar, Puan Noraini masih duduk meringkuk di dapur yang gelap. Cahaya lampu kuning menerangi wajahnya yang cengkung. Dia berdiam diri sehingga sukar diteka.
Tetapi akhirnya dia sendiri tidak dapat menyembunyikan semuanya. Apabila penyiasat meletakkan fail lama itu di hadapannya, bertanya tentang masa Farah tinggal bersama mereka, Puan Noraini mengetap bibir, "Budak tu, dia tak pandai jaga diri. Saya dah cakap, dia masih muda." Di bawah pandangan tajam polis, Puan Noraini melepaskan satu ayat yang kedengaran menyedihkan dan menyeramkan. Kalau dia dengar cakap saya, dia takkan mati tengah malam hujan macam tu. Seluruh bilik senyap sunyi. Satu ayat yang tidak sengaja terkeluar itu seperti air yang melimpah dari cawan. Tiada siapa yang berkata apa-apa, tetapi semua faham. Cemburu yang membara, rancangan untuk menutup mulut orang yang tahu rahasia. Dan akhirnya dendam lama mengubah istri yang lemah lembut menjadi binatang buas yang mengaum untuk melindungi topengnya. Seseorang berbisik ke telingkarakannya. Dia takut Farah hidup, sebab kalau Farah buka mulut, semuanya akan hancur. Satu nyawa telah terkubur bersama hujan lebat. Disangka semua rahsia telah tertanam, tetapi roh yang tidak tentram itu belum sempat hilang. Kini kematian Encik Azman pula membangkitkan bayangan Farah. Dua kematian, satu masa lalu, satu masa kini, tiba-tiba bersambung seperti dua rantai berkarat, mengikat erat wanita yang sedang menangis itu. Di luar halaman, angin bertiup melalui pepohon kelapa. Di dalam rumah papan yang lembab itu, semua jalan keluar semakin sempit. Dan kali ini, yang ditanam bukan sahaja mayat suami, tetapi juga pengakuan seorang pembunuh yang telah menanam hidup-hidup masa lalu dan masa depannya sendiri. Daripada petunjuk sarung tangan berdarah, bayangan Farah, kini semua tanda tanya semakin menjerut nama Puan Noraini. Rumah papan yang dahulunya sunyi, kini menjadi pentas sebuah drama, di mana pengarahnya tidak lain dan tidak bukan adalah istri yang disangka paling lemah dan malang. Pasukan penyiasat khas memutuskan untuk menggunakan kat terakhir mereka. Satu pemeriksaan sekali lagi, teliti hingga ke setiap batu bata dan setiap pokok. Di sudut taman yang lembab di belakang rumah di bawah rimbunan pokok pisang, mereka secara mengejutkan menemui sebuah telefon bimbit yang telah dipecahkan dan ditanam di bawah lapisan tanah. Kad SIM telah dipatahkan, tetapi kad memori masih ada. Apabila data berjaya dipulihkan, kebenaran sebenar terbongkar. Mesej-mesej antara Puan Noraini dan Encik Azman muncul di skrin. Kata-kata ugutan dan dendam, ayat-ayat yang dingin. Saya dah cakap, kalau abang masih jumpa dia, saya akan buat dia hilang. Penyiasat meletakkan telefon itu di hadapan Puan Noraini. Suaranya perlahan. Puan, ada apa-apa lagi nak cakap? Wanita itu masih menangis. Air mata membasahi pipi, tangannya mencengkam hujung baju. Puan Noraini menggigil, mulutnya tergagap-gagap. Saya tak tahu. Mesti ada orang perangkap saya tak bersalah. Tetapi dinding ketenangan itu mula retak apabila penyiasat meletakkan pula gambar yang diekstrak daripada kamera litar tertutup sebuah rumah di hujung lorong. Gambarnya kabur, tetapi bayangan seorang wanita menolak motosikal keluar dari pagar rumah pada pukul 9 malam pada hari Encik Azman hilang tidak dapat disangka lagi. Puan kata Encik Azman pergi hantar barang. Puan ada di rumah sepanjang malam. Jadi Puan pergi ke mana dan buat apa dengan telefon yang dipecahkan ini? Soalan itu menusuk terus ke dalam fikiran Puan Noraini seperti mata gerudi. Bahu kurusnya bergetar hebat. Air matanya tiba-tiba menjadi sia-sia. Seorang pegawai mengeluh perlahan, menolak segelas air ke hadapan. Puan Noraini, Puan memang bijak, tapi Puan lupa kebenaran tak boleh ditanam lama. Puan Noraini rebah ke belakang sambil teresa-esa.
Semua lubang yang telah ditutup rapat kini pecah serentak. Dia menundukkan kepala, suaranya terputus-putus. Saya tak nak macam ni. Saya cuma nak jaga rumah tangga. Saya takut orang tahu cerita saya. Saya takut malu. Pada malam terakhir, ketika lampu bilik soal siasat menyinari wajah cengkung Puan Noraini, tiada siapa yang dapat mengenali lagi bayangan istri malang yang menangis teresak-esak pada hari pertama mayat digali. Solekan kelemahan telah luntur bersama air mata. Hanya tinggal mata yang cengkung. Pandangannya kosong di tengah-tengah pengakuan yang seperti pisau mengelar maruah yang koyak rabak. Suaranya serak dan pecah menjadi serpihan. Dia khianati saya, belakang saya dia bawa Farah tu balik. Saya dah maafkan. Saya sabar demi rumah ni, tapi dia tak pernah cukup. Penyiasat tidak memotong kata-katanya. Mereka membiarkan Puan Noraini melepaskan ikatan dendam yang telah ditanam bertahun-tahun lamanya. Kata-kata yang keluar bergetar tetapi tegas. Seolah-olah dia sedang meyakinkan dirinya bahawa jenayah itu adalah harga yang perlu dibayar untuk mengekalkan sebuah keluarga fantasi. Bila Farah tu mati, dia menangis, dia maki saya. Dia ugut nak beritahu satu kampung saya yang halau budak tu keluar malam hujan tu. Saya takut. Takut malu, takut hilang segala-galanya. Takut seumur hidup saya jadi istri, jadi ibu, akhirnya kena tanggung malu. Setiap perkataan seolah-olah mengetuk terus pintu hati nurani yang tertutup rapat. Seorang wanita yang sepanjang hidupnya lemah lembut, sabar dan tabah, akhirnya mengubah dirinya menjadi pembunuh untuk melindungi maruah yang rapuh seperti asap. Puan Noraini rebah ke meja, tangannya menggigil, mulutnya terkumat kamit seolah-olah berbisik kepada rohnya sendiri. Malam tu, saya letak ubat tidur dalam air dia. Saya tahu dia takkan sempat sedar. Saya ikat tangan, sumbat mulut dia. Saya tak nak tengok darah. Saya tak nak dia minta tolong. Saya cuma nak semuanya senyap, tertanam. Para penyiasat yang berpengalaman pun terdiam. Mereka telah mendengar banyak pengakuan. Tetapi cara seorang istri menceritakan malam dia menanam suaminya hidup-hidup dengan suara yang masih lembut, mata yang masih basah, membuatkan orang meremang lebih daripada pengakuan yang dingin. Puan Noraini menangis, tetapi tiada siapa yang percaya air mata itu tidak bersalah. Dia menangis untuk topeng lemah lembutnya yang telah terkoyak, untuk pembohongan yang telah dipercayainya sehingga saat terakhir. Seorang penyiasat tua menghisap rokoknya, suaranya keras. Puan rancang nak tanam suami Puan, tanam sekali cerita Farah dan hidup macam tak ada apa-apa berlaku. Puan nak kurung hati nurani Puan sampai bila? Puan Noraini mengangkat muka, matanya yang merah menjawab lemah. Saya cuma nak jaga rumah ni, jaga nama baik saya, untuk anak-anak saya. Saya tak nak orang pandang hina, tak nak orang tunjuk muka saya cakap perempuan tak bermaruah. Pengakuan terakhir itu kedengaran seperti tamparan kepada dirinya sendiri. Kerana selama bertahun-tahun menyembunyikan rahsia, dia sendiri telah mengurung dirinya dalam neraka ketakutan, lebih takut kepada bisikan jiran daripada undang-undang. Di dalam bilik yang sunyi itu, di luar halaman, angin laut masih bertiup di sekitar pepohon kelapa. Puan Noraini terdiam manakala para penyiasat saling berpandangan, hati mereka berat seperti batu. Mereka tahu jenayah boleh ditanam buat sementara waktu, tetapi apabila kebenaran muncul seperti tunas pokok, ia akan mengoyakkan semua lapisan topeng yang dibina dengan pembohongan dan darah. Malam itu, drama pun berakhir.
Istri yang paling lemah lembut di kampung Seri Damai akhirnya telah menanggalkan sendiri topeng penderitaannya untuk mendedahkan seorang pembunuh kejam. Hanya kerana 2 perkataan jaga maruah, dia sanggup menanam hidup-hidup lelaki yang pernah menjadi teman tidurnya. Berita Puan Noraini membunuh suaminya dan dengan kejam mengikat serta menanam Encik Azman hidup-hidup di belakang rumah, tersebar pantas seperti api di tengah hari yang terik. Pagar kecil rumah papan lama itu kini sesak dengan orang ramai yang ingin tahu. Ada yang menangis, ada yang meremang bulu roma, sambil berbisik perkara yang tidak berani diucapkan dengan kuat. Seluruh kampung Seri Damai ini, dari yang tua hingga yang muda, pernah percaya Puan Noraini adalah wanita yang paling tabah di kawasan itu. Pagi-pagi, dia akan menjajah sayur di pasar. Malam-malam, dia masih mengipas api dapur untuk menyediakan nasi dan lauk untuk suaminya. Image seorang istri yang rajin yang pernah dipuji jiran tetangga, kini bertukar menjadi satu kejutan yang sukar diterima. Pada hari polis membawa Puan Noraini ke dalam kereta, orang ramai bercerita, hujan turun renyai-renyai, hujan pertama musim, membasahi halaman rumah yang berlopak. Puan Noraini memakai baju bunga lama, rambutnya yang kusut menutupi separuh wajahnya. Beberapa orang tua berkata dengan suara bergetar, "Noraini, kenapa kau kejam sangat? Itu suami kau, Ani." Tetapi dia tidak menjawab. Dia menunduk dan berjalan perlahan seperti orang yang kehabisan tenaga, tetapi matanya masih memancarkan sesuatu yang dingin. Seolah-olah dia tahu semua tangisan, semua maruah yang telah ditanam tidak lagi bermakna. Seorang jiran wanita memegang pagar, matanya merah sambil berbisik, "Inilah yang menakutkan. Hidup berjiran bertahun-tahun, sangka dekat, rupanya jauh. Dekat di mata, tapi jauh di hati." Di dalam dapur yang tidak lagi berasap, set cawan sumbing masih terbiar di atas talam aluminium lama. Satu-satunya yang tinggal adalah bau lembab tanah dari kebun tempat Encik Azman ditanam, juga tempat di mana kepercayaan rapuh bahwa orang baik tidak akan menjadi jahat turut terkubur. Para penyiasat apabila kembali ke balai, masing-masing termenung. Mereka telah menyaksikan pelbagai jenis pembunuh yang berdarah dingin, yang tamakkan wang, yang ketagih dadah. Tetapi yang paling menakutkan adalah mereka yang menyembunyikan pisau di sebalik pakaian orang baik. Kerana bagi syaitan yang bertopengkan manusia seperti itu, kepercayaan mangsa adalah tali pengikat yang paling kuat. Seorang anggota polis tua menyalakan rokok di hujung halaman, mengelengkan kepala, suaranya serak. Yang menakutkan bukan kematian itu, tapi bagaimana ia berlaku. Seorang lelaki ditanam hidup-hidup oleh istri sendiri. Itu yang paling pedih. Kejutan itu mengubah kampung Seri Damai dari sebuah kampung pesisir yang aman menjadi cerita yang diulang-ulang di pasar, di kedai kopi, di tengah-tengah hujan lebat. Akhirnya pandangan semua orang penuh dengan syakwa sangka, saling bertemu tetapi ragu-ragu, adakah orang yang tidur di sebelah kita setiap malam benar-benar tidak berbahaya. Kes ini akan ditutup dengan fail undang-undang, tetapi kesannya meninggalkan parut yang tidak mudah sembuh. Kerana tiada siapa yang menyangka di sebalik pagar biasa itu tersembunyi sebuah lubang dan juga satu rahsia yang hanya malam sahaja berani menelannya. Apabila Puan Noraini menunduk mengaku bersalah, ramai yang masih tidak dapat menghilangkan rasa terkejut. Mengapa seorang wanita yang seumur hidupnya tidak pernah meninggikan suara boleh bertindak sekejam itu? Tetapi jawabannya sebenarnya terletak pada ketakutannya sendiri untuk didedahkan.
Maruah yang rapuh yang telah diajar kepada generasi wanita di kampung ini untuk dijaga dengan apa cara sekalipun. Di kampung Seri Damai dan banyak lagi kawasan luar bandar, orang percaya bahawa buat malu keluarga, dan wanita yang paling bodoh adalah yang membiarkan mulut orang mengata. Oleh itu, apabila Puan Noraini mengetahui hubungan Encik Azman dengan Farah, dia tidak berani membuat kecoh. Dia takut kehilangan suami, tetapi lebih takut kehilangan maruah. Kemudian, apabila Farah mati secara tiba-tiba, ketakutan itu bertambah lagi. Jika seluruh kampung tahu dia telah mengugut dan menghalau sepupunya pada malam hujan itu, nama buruk akan melekat padanya seumur hidup. Dan yang paling teruk, anak-anak dan cucu-cucunya akan turut menanggung malu. Seorang penyiasat pernah bertanya kepadanya. Suaranya perlahan seperti berbisik di malam hari. Puan bunuh suami Puan sebab duit, sebab dendam, atau sebab cinta? Puan Noraini ketawa hambar, ketawa yang membuatkan bulu Roma meremang. Bukan, saya bunuh sebab takut malu. Takut orang tahu saya pernah biarkan suami ada hubungan dengan sepupu sendiri. Takut orang pandang hina. Takut sangat. Sesiapa yang mendengar ayat itu terdiam, kerana hakikatnya sikap berdiam diri di kampung ini selalunya bukan kerana orang itu lemah, tetapi kerana semua orang memikul beban maruah di bahu mereka. Rapuh seperti kertas, jika koyak, hancurlah seluruh keluarga. Akhirnya kis ditutup, pagar rumah lama itu pun akan berhabuk. Orang yang mati dikebumikan semula dengan sempurna, manakala pembunuh menerima hukuman di mahkamah. Tetapi apa yang tinggal di kampung Seri Damai bukan sahaja cerita ngeri tentang seorang istri menanam suaminya hidup-hidup, tetapi juga pengajaran pahit tentang kepercayaan yang diletakkan di tempat yang salah. Semua orang bertanya mengapa Encik Azman tidak berwaspada. Mengapa begitu percaya kepada istri yang lemah lembut itu? Tetapi coba tanya. Berapa ramai antara kita yang berwaspada dengan orang yang tidur di sebelah kita? Berapa ramai yang percaya sebuah rumah tangga yang kelihatan bahagia sebenarnya adalah tempat yang menyembunyikan benih bahaya terbesar? Melalui cerita ini, kita melihat satu kebenaran yang tidak mudah ditelan. Jenayah tidak selalunya berlaku dalam kegelapan malam. Tidak selalunya ada bunyi pisau atau kesan darah. Kadang-kadang ia membesar dalam diam, bercambah dalam cemburu, maruah, dan ketakutan kehilangan muka. Dan kemudian kematian tidak datang dari satu tikaman mengejut, tetapi dari kepercayaan buta, kesunyian yang berpanjangan, dari perkara-perkara yang tidak dijangka dan pasti tidak akan pernah dijangka. Seorang warga emas di kampung melihat pagar yang tertutup rapat itu, dan terlepas cakap satu ayat yang membuatkan sesiapa yang mendengarnya meremang. Manusia hidup berdekatan, tetapi hati mereka berjauhan. Siapa yang tahu? Akhirnya, perkara paling penting melalui tragedi ini bukanlah untuk saling mencurigai, tetapi untuk mengingatkan kita satu perkara. Jangan biarkan perkara buruk, konflik, rahasia beracun ditanam terlalu lama. Berdiam diri tidak menyelesaikan dendam. Ia hanya menolak segalanya ke arah pengakhiran yang lebih kejam. Belajarlah untuk berdepan dengan kebenaran, dengan luka, dengan diri sendiri. Kerana jenayah boleh ditanam di bawah 3 kaki tanah, tetapi kebenaran juga seperti tunas pokok, lambat laun akan muncul di bawah cahaya. Dan pada ketika itu, tiada topeng yang cukup rapat untuk menyembunyikan kegelapan di dalam hati setiap orang. Kawan-kawan semua dari mana ya? Cuba tinggalkan komen di bawah. Apa pendapat Anda tentang cerita kali ini? Saya doakan semoga Anda semua sentiasa sehat, selamat, dan berada dalam lindungan Tuhan.
Jika Anda juga mempunyai kisah atau pengalaman menarik untuk dikongsi, jangan segan silu untuk ceritakan di ruangan komen ya, supaya kita semua boleh baca bersama-sama.